Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam matematik tingkat 4 KSSM. Kali ini kita akan bincangkan latihan-latihan praktiskan diri di dalam bab 3, iaitu penaklukan logik. Praktiskan diri 3.1D. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 65. Soalan 1. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan antarjadian dan akibat berikut. Soalan A. Antarjadian X sama dengan 3, akibat X kuasa 4 sama dengan 81. Sebelum kita menjawab soalan ini, mari kita perhatikan dahulu nota yang diberi. Pernyataan jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai antarjadian, Q dikenali sebagai akibat. Ini bermaksud pernyataan pertama dikenali sebagai antarjadian, pernyataan kedua dikenali sebagai akibat. Sekarang kita akan tulis implikasi jika P maka Q untuk soalan A. Jawapannya adalah begini. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Di depan ini adalah pernyataan pertama, iaitu P, dan juga dikenali sebagai antarjadian. Di belakang ini adalah pernyataan kedua, iaitu Q, ataupun dikenali sebagai akibat. Soalan B. Antarjadian A X kuasa 3 tambah B X kuasa 2 tambah C X tambah D sama dengan 0 ialah persamaan kubik. Akibat A tidak sama dengan 0. Maka jawapannya adalah begini. Jika A X kuasa 3 tambah B X kuasa 2 tambah C X tambah D sama dengan 0 ialah persamaan kubik, maka A tidak sama dengan 0. Perhatikan semula cara menulis implikasi. Pernyataan pertama ini kita tulis di hadapan. Pernyataan kedua ini kita tulis di belakang. Untuk penulisan implikasi wajib ada jika dan maka. Soalan C. Antarjadian N tolak 5 lebih besar daripada 2N akibat N kurang daripada negatif 5. Sebelum menjawab soalan C, kita perhatikan semula nota ini. Perhatikan, cara menulis implikasi adalah jika P maka Q. P ialah pernyataan pertama, iaitu antarjadian. Q adalah pernyataan kedua, iaitu akibat. Jawapan untuk C adalah begini. Jika N tolak 5 lebih besar daripada 2N, maka N kurang daripada negatif 5. Soalan D. Antarjadian M per N lebih besar daripada 1, akibat M kuasa 2 lebih besar daripada N kuasa 2. Jawapannya adalah begini. Jika M per N lebih besar dari 1, maka M kuasa 2 lebih besar daripada N kuasa 2. Soalan kedua. Tentukan antarjadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Soalan A. Jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita perhatikan semula nota ini. Soalan kedua ini meminta kita untuk menulis antarjadian dan akibat. Pernyataan pertama adalah antarjadian, pernyataan kedua adalah akibat. Maka jawapannya adalah begini. Antarjadian ialah X sama dengan nombor genap, akibat X kuasa 2 ialah nombor genap. Soalan B. Jika set K sama dengan set 0, maka N kurungan K sama dengan 0. Maka jawapannya adalah begini. Antarjadian set K sama dengan set 0, akibat N kurungan K sama dengan 0.
Soalan C. Jika X ialah nombor bulat, maka 2X ialah nombor genap. Perhatikan di sini. Ini adalah pernyataan pertama dan dari sini ke sini adalah pernyataan kedua. Maka jawapannya adalah begini. Antajadian X ialah nombor bulat akibat 2X ialah nombor genap. Soalan D. Jika garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P, maka garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Perhatikan soalan D ini. Walaupun soalannya agak panjang, tapi jangan kamu risau. Apa yang perlu kamu perhatikan ialah perkataan jika, maka. Selepas perkataan jika ini adalah pernyataan yang pertama, iaitu antajadian. Ini ialah pernyataan yang pertama sehingga sini. Selepas perkataan maka ini adalah akibat. Ini adalah pernyataan kedua. Maka jawapannya adalah begini. Antajadian garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P akibat garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Soalan 3. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Sebelum kita menjawab soalan ketiga ini, kita perhatikan dahulu nota ini. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Jika P maka Q. Yang kedua ialah jika Q maka P. Soalan A. Implikasi pertama. Jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Implikasi kedua. Jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat, maka K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Cluenya mudah sahaja. Cari pernyataan pertama dan cari pernyataan yang kedua. Dan jawapannya adalah begini. K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini adalah pernyataan yang pertama. Jika dan hanya jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Ini adalah pernyataan yang kedua. Soalan B. Implikasi pertama. Jika set P bersilang dengan set Q sama dengan set P, maka set P subset kepada set Q. Jika set P subset kepada set Q, maka set P bersilang set Q sama dengan set P. Apa yang perlu kamu tentukan hanyalah pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Ini adalah pernyataan pertama. Ini adalah pernyataan kedua. Dan tulis jawapan seperti ini. Set P bersilang set Q sama dengan set P. Jika dan hanya jika set P subset set Q. Soalan C. Implikasi pertama. Jika PQ sama dengan 1, maka P sama dengan Q kuasa negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Implikasi kedua. Jika P sama dengan Q kuasa negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1, maka PQ sama dengan 1. Jika kamu keliru dengan soalan ini, kamu hanya perlu perhatikan perkataan jika dan maka. Perkataan jika dan maka itu adalah pemisah di antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Perhatikan, selepas jika ini adalah pernyataan pertama, selepas maka ini adalah pernyataan kedua. Maka jawapannya adalah begini. PQ sama dengan 1, jika dan hanya jika P sama dengan Q kuasa negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Soalan D. Implikasi pertama. Jika K kuasa 2 sama dengan 4, maka kurungan K tambah 2 darab K tolak 2 sama dengan kosong. Implikasi kedua.
Jika kurungan K tambah 2 darab kurungan K tolak 2 sama dengan kosong, maka K kuasa 2 sama dengan 4. Langkah pertama, kenal pasti pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Selepas perkataan jika, ini adalah pernyataan pertama. Selepas perkataan maka, ini adalah pernyataan kedua. Maka jawapannya adalah begini. K kuasa 2 sama dengan 4. Jika dan hanya jika kurungan K tambah 2 darab K tolak 2 sama dengan kosong. Soalan 4. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Perhatikan nota in dahulu. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Jika P maka Q, jika Q maka P. Perhatikan, kita hanya perlu tukar kedudukan pernyataan pertama dan pernyataan kedua sahaja. Implikasi pertama P di depan, Q di belakang. Implikasi kedua Q di depan, P di belakang. Soalan A. PQR ialah poligon sekata. Jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. Ini adalah pernyataan pertama dan ini adalah pernyataan kedua. Jawapannya adalah begini. Implikasi pertama. Jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Implikasi kedua, jika PQ sama dengan QR sama dengan PR, maka PQR ialah poligon sekata. Perhatikan, ini adalah pernyataan yang pertama dan ini adalah pernyataan yang kedua. Setelah itu, untuk implikasi yang kedua, kita terbalikkan sahaja. Pernyataan yang kedua kita tulis di hadapan. Pernyataan yang pertama ini kita tulis di belakang. Soalan B. M per N ialah pecahan tidak wajar jika dan hanya jika M lebih besar daripada N. Jawapannya, implikasi 1. M per N ialah pecahan tidak wajar, maka M lebih besar daripada N. Implikasi kedua. Jika M lebih besar daripada N, maka Mn ialah pecahan tidak wajar. Setelah selesai kita menjawab soalan 4B ini, maka selesailah praktiskan diri 3.1D. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera.